وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Lamma khalaqa Allahu al-jannata wan-nar, arsala Jibril ila al-jannah, faqala: unzur ilayha وإلى ما أعددت لأهلها فيها." قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه. قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها، أو كما قال. Hadis hasan sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga dan neraka, arsala Jibril ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Jibril untuk pergi tengok syurga. Faqala: unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Allah kata kepada Jibril, kamu pergi tengok syurga dan kamu tengok apa yang aku sediakan kepada bakal penghuni. Ini hadis Nabi SAW cerita dalam hadis ni tentang syurga dan neraka. Macam mana yang kita tahu, dalam Quran, dalam surah An-Nisa, Allah dah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna jahannama kanat mirsada. Tuhan kata begitu, sesungguhnya neraka Jahannam itu mirsada, ada dah. Maknanya baik syurga, baik neraka ready, hanya menunggu orang untuk masuk dalam dia saja. Maka apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni, dia bertepatan dengan apa yang Quran kata.
bahawa syurga, neraka adalah. Nabi SAW kata, apabila Allah buat syurga, Allah buat neraka, Allah perintahkan Jibril suruh pergi tengok. Mula-mula Allah suruh Jibril pergi tengok syurga. Allah kata, unzur ilaiha, pergi tengok yang kata syurga tu macam mana. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, pergi tengok apa yang aku provide, apa yang aku sediakan dalam syurga. Pergi tengok. Qala, Nabi kata, faja'aha wa nazara ilaiha wa ila ma a'adda Allahu li ahliha fiha. Nabi kata, maka Jibril alaihi salam pun turut perintah Allah, dia segera pergi ke syurga kerana nak tengok syurga dan nak tengok apa yang ada dalam syurga. Qala faraja'a ilai, Nabi kata lepas Jibril pergi tengok, dia tengok syurga, dia balik menghadap Allah. Qala Jibril kata dekat Tuhan, fa wa'izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Komen pertama Jibril apabila dia pergi tengok syurga, dia pergi tengok apa yang Allah sediakan dalam syurga. Bila dia tengok, dia balik mai dekat Tuhan, dia kata dekat Tuhan, wa'izzatik, dia kata demi kemuliaan Engkau ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Jibril kata kalau macam tu syurga, siapa pun nak masuk. Bila dia tengok syurga, dia tengok apa yang Allah sediakan dalam syurga. Komen dia yang pertama, dia kata dekat Tuhan, fa wa'izzatik, demi kemuliaan-Mu ya Allah. Kalau macam itulah syurga, dia kata la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tak ada siapa yang tengok syurga tak mau masuk syurga. Semua orang nak, dia kata. Fa'amara biha fa'huffat bil makarih. Lepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya dilengkari syurga itu dengan benda-benda yang disebut sebagai al-makarih. Kita disebut makruh. Daripada root kata dasar dia kariha. Kariha ni maksud benci. Makruh maksudnya benda yang dibenci. Makarih maksudnya benda-benda yang dibenci, plural. Syurga yang Jibril pergi tengok tadi, dia kata cukup cantik, cukup seronok, cukup menarik, yang siapa pun kalau diperlihatkan syurga, by hook or by crook, kok mana pun dia nak masuk syurga. Allah perintahkan supaya syurga itu dilengkari. Huffat bil makarih, dilengkari syurga itu dengan benda-benda yang nafsu benci, nafsu tak suka. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh pergi letak di keliling syurga tu semayang, pergi letak puasa, pergi letak zakat, pergi letak haji, pergi letak jihad, pergi letak sedekah, pergi letak benda-benda yang nafsu tak suka. Nafsu suka semayang, tak suka. Lalu boleh tak semayang, bagus. Nafsu suka puasa, tak suka. Hanya orang yang iman dia lebih kuat daripada nafsu, dia seronok ni. Ramadan nak mai lagi 2 bulan ni, dia seronok dah. Tapi orang yang ramainya nak mai Ramadan ni, dia lemah. Dia kata berasa macam baru dia puasa, nak puasa pula dah. Lemah. Pasal apa? Pasal puasa itu makar, benda yang nafsu tak suka. Allah letak di keliling syurga itu zakat, haji, jihad. Duk kena pekin belanja, gaji 3,000, gaji 2,000, kena duk letak sebelah, berapa ringgit sebulan. Pasal apa? Pasal duk aim nak pergi Mekah, nak buat haji. Makari. Kita tak suka. Kita suka duit main banyak mana, easy come, easy go. Kita main berapa, kita belanja bagi habis. Kita syok macam tu. Tapi kerana ada kewajipan haji, maka kita nak kena allocate. Kita nak kena put aside. Boh sebelah, yang ni aku simpan sebulan 500. Apa nak pergi haji tahun bila. Benda-benda ni adalah benda makarih, benda yang nafsu tak suka. Allah letak di keliling syurga ni benda-benda macam ni, sedekah. Allah letak di keliling syurga ni bercakap benar, amanah. Orang tak suka. Siapa suka amanah? Siapa suka cakap benar? Orang suka bohong. Allah letak di keliling syurga itu ikhlas. Allah letak di keliling syurga itu hati yang bersih. Ini semua benda susah. Maka disebut di dalam hadis ni sebagai makarih. Bila Allah letak benda-benda macam ni semua di keliling syurga, faqala, Allah kata kepada Jibril,
irji' ilaiha fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Tuhan kata dekat Jibril, okey, lagi sekali pergi tengok syurga. Tadi kamu pergi tengok syurga dan kamu tengok apa yang ada dalam syurga. Pergi pula lagi sekali pergi tengok apa aku letak dekat syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'a ilaiha, Jibril pun pergi. Fa iza hiya qad huffat bil makarim. Bila dia pergi second time, dia pergi kali kedua, pergi tengok, wah, dia kata keliling syurga ni macam-macam syarat. Keliling-keliling syurga ni macam-macam, dia kata religious disiplin, beberapa disiplin keagamaan. Oi, kalau nak masuk syurga, dia kena buat benda ni semua. Kalau nak masuk syurga, kena semayang. Kena masuk syurga, kena puasa, kena zakat, kena sedekah, kena hati bersih, kena. Oh, Jibril kata ini semua sudah ada di keliling syurga. Faraja'a ilaih, Jibril balik kepada Allah, faqala wa izzatik laqad khiftu an la yadkhulaha ahadun. Komen kedua Jibril selepas ditengok syarat-syarat nak masuk syurga. Jibril kata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khiftu, sesungguhnya aku takut, dia kata, an la yadkhulaha ahadun, takut seorang pun tak boleh masuk besok ni. Ini komen Jibril. Ini komen Jibril apabila dia pergi tengok syurga, dia pergi tengok syarat untuk nak masuk syurga. Komen Jibril, dia kata apa? Laqad khiftu, aku takut ni, dia kata kalau ini syarat untuk nak masuk syurga, takut alla yadkhulaha ahadun, seorang pun takut nanti tak boleh masuk dalam syurga ni. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman kepada Jibril, dia kata izhab ila an-nar. Tuhan kata okey, now pergi tengok pula neraka. Pergi tengok macam mana neraka. Fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Pergi tengok neraka dan pergi tengok apa yang aku sediakan dalam neraka. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha. Kata Jibril alaihi salam, oh, dia kata yang kata neraka ni api dia yarkabu ba'daha ba'dha, sabung menyabung. Yarkab maksudnya naik. Kalau kata naik kereta, dia kata rakibat sayyara, naik. Dia guna kepada api perkataan yarkab ni. Yarkab ba'daha ba'dha, api tu duk lawa ragai hang aku. Api tu sabung menyabung. Api tu begitu keadaan yang dikatakan api neraka. Faraja'a ilaihi, Jibril balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala Jibril wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Jibril kata kalau macam tu dahsyat neraka, aku ingat tak ada siapa mau masuk neraka ni. Fa amara biha fa huffat bisyahawat, maka diperintahkan supaya dilingkari neraka itu dengan syahwat, dengan benda-benda yang nafsu suka. Dia letak di keliling neraka tu zina. Oh. Sampai hari ni tuan-tuan dah jumpa anak Allah nikah, dia jumpa apa, buang bayi, punca apa, ini punca dia. Benda tak boleh kontrol, dia dah jadi macam tak boleh kontrol. Lagi duk highlight, lagi menjadi-jadi. Pasal apa? Pasal ini benda melibatkan syahwat, melibatkan benda seronok. Benda tak gaduh mengaji, tak gaduh pergi sekolah belajar, orang reti nak buat. Allah letakkan di keliling neraka ni zina, Allah letak di keliling neraka ni arak, Allah letak di keliling neraka ni judi, Allah letak di keliling neraka ni perbuatan zalim, Allah letak di keliling neraka ni pecah amanah, Allah letak di keliling neraka ni rishwah, Allah letak di keliling neraka ni konsert, karaoke, seronok, Allah letak di keliling neraka ni semua benda yang nafsu seronok. Dengan nafsu okey, Allah tabuk di keliling neraka ni. Faqala Allah irji' ilaiha, Allah kata kepada Jibril, kita tengok pula neraka macam mana. Faraja'a ilaiha faqala Jibril wa izzatik laqad khashitu an la yanjuwa minha ahadun illa dakhalah. Bila Jibril pergi tengok neraka dikelilingi benda-benda seronok ni, Jibril komen kali yang kedua, dia kata demi kemuliaanmu ya Allah, aku takut ramai orang masuk neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi
dan juga Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada hadis itu kita faham. Inilah realiti hidup. Ni, kita duk belajar ni, ini realiti hidup. Benda hak mata tengok seronok, tak lagi nak boleh sakit. Benda hak mata tengok tak seronok, inilah selamat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 21 sampai 30 surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Sadaqallahul azim. Maksud dia, Allah kata inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu sudah ready, sudah ada, sudah sedia untuk menerima isinya. Lit-taghin ma'aba. Taghin, orang disebut taghut. Taghut itu daripada rukuat dia tagha. Taghin, ya. Tagha. Tagha maksudnya melampau. Taghut maksudnya orang yang melampau. Lit-taghina ma'aba. Maka neraka itu menjadi tempat kembali kepada golongan taghin, kepada golongan taghut, kepada orang yang melampau. Tuhan dah bubuh had, Tuhan dah bubuh limit. Kita punya tingkah laku sampai setakat limit ni aja. Balik tu haram. Kita hidup dalam dunia ni dia ada limit. Kita boleh setakat mana tak boleh. Itu peraturan. Dalam dunia pun ada peraturan dia, di sisi Allah lebih lagi besar peraturan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala kata siapa yang pi beyond the limit, dia pi lebih daripada sempadan yang Tuhan bagi, dia adalah orang yang at-taghin, golongan yang melampau. Maka neraka jahanam ini lit-taghina ma'aba. Dia menjadi tempat balik kepada orang yang melampau. Labithina fiha ahqaba. Tinggal mereka di dalam neraka itu ahqaba, beberapa tahun. Tuhan itu ahqab, tahun mengikut tahun kiraan akhirat. Kita dah baca dalam banyak ayat Quran, Tuhan kata apa? Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kena setahun akhirat cukup, tak payah banyak tahun. Tapi Tuhan kata dalam ayat ni, orang-orang yang masuk neraka ini labithina fiha ahqaba. Mereka akan masuk dalam neraka itu beberapa lama. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Bila masuk dalam neraka ini, tidak ada yang disediakan di dalam neraka ini sejuk daripada minuman, dia kata. Maksudnya masuk dalam neraka tak ada minuman sejuk, melainkan yang ada dalam neraka itu illa hamiman wa ghassaqa. Tuhan kata dalam neraka kalau dahaga yang adanya hamim, iaitu tembaga yang dilebok cair. Itu dahsyat lah ni. Tuhan cerita dalam Quran ni, yang kata neraka ni dahsyat. Dia bukan benda main-main. Yang kata kita kalau duduk dalam dunia ni buat benda baik, kesudahan kita syurga. Yang kata kita duduk dalam dunia ni kalau buat benda jahat, kesudahan kita neraka. Ini bukan benda main-main, ini benda serius. Yang kata neraka tu apa dia? Neraka itu la yazuquna fiha bardan wala syaraban. Yang kata neraka tu tak ada minuman sejuk, melainkan yang ada illa hamiman, melainkan tembaga cair. Tembaga besi dia lebok pergi jadi cair, itu kita minum. Wa ghassaqa. Ghassaq makna dia apa? Nanah busuk. Itu minuman ahli neraka. Jazaa'an wifaqa. Tuhan kata itulah balasan yang setimpal kepada orang yang bantah dia di atas dunia. Innahum kana, sesungguhnya mereka itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Tuhan kata mereka ni atas dunia dulu, mereka tak mengharapkan hisab di hari akhirat. Mereka ni di atas dunia dulu membujang lalu melentang patah. Mereka ni di atas dunia dulu halal semua.
Depa ni di atas dunia dulu tak ada sempadan. Depa ni di atas dunia dulu depa belah semua. Maka depa ni di hari akhirat esok Allah kata inilah balasan yang tertimpan. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka di atas dunia dulu mendustakan ayat Allah dengan dusta yang dahsyat. Tuhan kata. Mereka menafikan, mereka menidakkan, mereka deny ayat-ayat Quran ini kizzaba dengan penafian yang cukup dahsyat. Mai baca Quran tolak mentah-mentah. Mai baca ayat Quran tak mau dengar awal-awal lagi. Mereka ini wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka ini mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang cukup dahsyat. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Tuhan kata kami nak bagi tahu satu. Semua benda hak depa buat kami tulis. Tuhan kata. Semua benda yang hangpa buat recorded. Semua benda yang hangpa buat tercatat di dalam buku rekod Tuhan. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Tuhan kata nak rasa. Fadzuqu maksud dia pada muka. Fadzuqu nak rasa apa yang hangpa kena ni. Falan nazidakum illa azaba. Tuhan kata dah masuk neraka, hang jangan harap benda lain, melainkan aku akan tambah azab kepada hangpa. Kalau lah ni rasa azab, yang aku nak tambah tak lagi pun azab. Jangan ingat apa akan dapat benda lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah sebab bila kita tengok di dalam hadis. Hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza qama ila shalah min jawfil lail Allahumma lakal hamd أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis cerita tentang Nabi. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW malam bangkit sembahyang sunat. Ini Nabi. Nabi SAW malam sembahyang sunat. Dan Nabi ini kana yaqul idza qama ila salah min jawfil lail. Bila dia bangkit sembahyang malam, ini doa dia. Ini di antara doa yang menjadi amalan dia. Nabi kata Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagi engkau lah segala puji-pujian. Nabi. Apa pun dia start dengan alhamdulillah. Apa pun dia start, dia syukur ni apa yang Allah bagi ke dia ni. Tuan-tuan syukur tak tuan-tuan Allah bagi kita sihat ni? Oh. Kalau kita rasa kita hari ni ada sakit, ada lagi ramai orang lebih sakit daripada kita hari ni. Apa yang ada ke kita hari ni tak ada lain melainkan kita kena syukur. Tu aja. Sikit darah tinggi, sikit kencing manis, sikit yang semua under control. Syukur banyak-banyak pada Tuhan. Nuh hak kencing manis sampai kena potong kaki-kaki berulat ni pun ada dah. Nuh hak Allah bagi kat kita ni dah cukup baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bangkit tengah malam, dia kata Allahumma lakal hamd. Ya Allah, ya Tuhan, bagimu segala puji-pujian. Anta nurus samawati wal ard. Nabi kata, ya Allah, engkaulah cahaya yang memenuhi langit dan bumi. Walakal hamd. Diulang tu lah. Bagimu segala puji-pujian. Anta qiyamus samawati wal ard. Engkaulah Tuhan yang kontrol langit dan bumi. Walakal hamd. Ya Allah, bagi engkau segala puji-pujian. Anta rabbus samawati wal ard wa man fihin. Nabi kata engkaulah Tuhan langit dan bumi dan segala isi kandungan keduanya. Antal haq. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha benar.
wa wa'dukal haq, ya Allah segala janji engkau dalam Quran itu benar. Wa qaulukal haq, ya Allah segala kata-kata engkau dalam Quran itu benar. Wa liqa'ukal haq, ya Allah jumpa engkau di akhirat itu benar. Cerita manusia hidup, mati, nak hidup balik, nak jumpa Tuhan di mahsyar, itu benar. Itu bukan cerita bohong. Wal jannatu haq, cerita pasal syurga itu benar. Wan naru haq, cerita pasal neraka itu benar. Was sa'atu haq, cerita pasal kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu, Nabi kata, ya Allah ya Tuhan, kepadamu lah aku tunduk. Ya Allah ya Tuhan, kepadamu lah aku merendah diri. Wa bika amantu, ya Allah kepada engkau lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, ya Allah kepada engkau lah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, ya Allah kepada engkau lah aku kembali mati esok ni. Wa bika khasamtu, ya Allah kerana engkau aku bermusuh dengan orang. Nabi sebut, Nabi bukan musuh kerana nafsu, Nabi bukan musuh kerana ikut hati. Nabi musuh dengan orang yang memusuhi Allah. Maka Nabi sebut dalam doa dia, wa bika khasamtu, dengan engkau aku bermusuhi, aku bermusuhan dengan orang. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau lah Allah aku berhakim segala hal. Apa pun balik kepada Allah. Quran kata apa? Perintah Allah macam mana? Itu yang menjadi hakim aku. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunkanlah aku mana-mana dosa dulu dan mana-mana dosa yang akan datang, ampunkan aku. Wa asrartu wa a'lantu, ya Allah ampunkan aku dosa yang aku buat terang orang semua nampak. Wa asrartu, dosa yang aku buat siapa pun tak nampak, tapi Tuhan tahu. Anta ilahi, ya Allah ya Tuhan engkaulah Tuhan aku. Dia kata, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu Nabi kita, itu contoh yang kita nak kena ikut. Tak boleh bangkit setiap malam, tahajud pun bangkitlah seminggu sekali. Umur kita ni lepas 40 ni kena lah. Umur lepas 40 ni kena lah. Kok mana cerita pun kena dah. Kunci jam ke, nak kunci, nak set handphone ke apa, kena buat lah. 4:30 kena bagi bunyi. Allahu Akbar. Rakaat ajaib. Tak boleh banyak, rakaat ajaib bas cukup. Allahu Akbar, 2 rakaat. Habis doa sikit, minta Allah kekalkan kita atas Islam, Allah kekalkan kita atas iman, minta Allah bagi kita sehat, minta Allah bagi dekat kita zuriat yang baik-baik. Cukup. Cukup. Seminggu sekali buat pun cukup. Jangan tak buat langsung. Pasal apa? Balik kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tak boleh jawab. Nikmat yang Tuhan bagi dengan kehambaan kita kepada Allah tidak tertimpan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 69. Muka surat 69 bab ma jaa fil imam yanhadu fi rak'ataini nasiyan. Itu bab yang datang pada menyatakan imam bangun pada 2 rakaat kemudian daripada sempurnanya dengan lupa. Tajuk yang kita nak baca malam ini, cerita dia kita semayang berimam, tiba-tiba kita semayang maghrib ataupun semayang isyak, kata semayang yang 3 atau 4 rakaat. Patutnya 2 rakaat imam duduk tahiyat awal, tiba-tiba imam terlupa tahiyat awal, dia terus berdiri untuk rakaat yang ketiga. Ini tajuk malam ini. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, dapatlah kita hukum orang yang tertinggal tahiyat yang pertama dengan lupa, dan bagaimana imam dan makmum memperbuatnya. Ini dia nak bagi tahu macam mana nak troubleshoot kalau berlaku problem ini. So imam terlupa tahiyat awal, dia terus bangkit rakaat yang ketiga. Kita makmum ni nak buat macam mana? Nak turut dia yang lupa ke sedangkan kita ingat? Ataupun nak bantah dia ke dia berdiri, dia pergi kat dia, kita duduk tahiyat awal ke? Apa tindakan kita? Dia kata, dan dapat kita tahu beberapa hukum lain dengan mendengar hadisnya ini. Dia kata hadis itu an Ziyad ibn Ilaqah radhiyallahu anhu qala qala bina al-Mughirah bin Syu'bah. Diriwayatkan daripada Ziyad bin Ilaqah
Kata dia, kami sembahyang dan menjadi imam kepada kami seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah. Tiba-tiba sampai ke rakaat yang kedua, dia kata, falamma shalla raka'ataini qama wa lam yajlis. Maka tak kala sembahyang Al-Mughirah menjadi imam bagi kami, akan 2 rakaat yang pertama itu, tiba-tiba bangun dia dan tiada dia duduk membaca tahiyat yang pertama, dengan sebab lupa nak membaca tahiyat yang pertama itu. Apabila dilihat oleh makmum yang di belakang akan yang demikian itu, maka mereka itu pun mengucap tasbih sebagaimana kata Ziyad, fasabbaha bihi man khalfah. Itu hadis dia. Maka mengucap tasbih, yakni berkata subhanallah oleh mereka yang di belakang. Itu dia. Dia nak beritahu bila berlaku benda macam ni, makmum kena buat apa? Subhanallah. Ini makmum mana? Makmum laki-laki. Makmum laki-laki. Orang perempuan tak dia beritahu macam mana cara orang perempuan nak tegur si laki imam. Masalah dia kata menjagakan imam dengan tasbih itu bagi laki-laki, dia kata. Pada hadis dalam masalah itu dapat hukum kepada kita untuk nak menjagakan ataupun nak menyedarkan imam daripada satu yang tersalah atau sebagainya, bahawa mengucap tasbih akan makmum yang laki-laki. Maka berkata makmum itu subhanallah. Berapa kali nak kata? Sekali cukup. Kalau sekiranya sekali menyedarkan dia. Kalau sekali nampak tak sedar juga, sebut lagi sekali. Takut tak nampak macam dia sedar, kan? Dan dia pula, imam ni pula, kalau dia terlupa tahiyat awal, dia terus bangkit berdiri. Kalau berdiri dia tu dah tegak dah, dan dia dengar subhanallah, dia tak boleh duduk. Dia dah berdiri tegak dah, dengar subhanallah, aku terlupa tahiyat, dia duduk, batal mayat. Pasal apa? Pasal telah sempurna rukunnya. Berdiri itu dah sempurna, tak boleh. Kalau dia tengah dia nak berdiri, dengar subhanallah, dia duduk balik, itu okey. Ini kena tengok macam mana keadaan imam pada masa tu. Kalau dia dah berdiri tegak, dia dengar subhanallah, okey, dia just notice benda tu. Dia notice, kata dia ada buat silap, dia continue sembahyang macam biasa. Tahiyat akhir buat sujud sahwi. Dia buat sujud sahwi. Baik, kita baca terus. Dia kata masalah tepuk belakang tangan untuk nak menjagakan ataupun nak menyedarkan imam bagi perempuan. Ini pula bagi perempuan nak tegur macam mana. Maka boleh ia menjagakan imam yang tersilap daripada sesuatu dan sebagainya. Maka penjagaan mereka itu, yakni orang perempuan itu, dengan tepuk tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Ini jangan tidur buat. Ada lagi satu style pula dia buat. Sama macam tu. Dia tepuk belakang. Tepuk macam mana? Stand dia. Agak-agak dulu. Sekali je si imam boleh dengar. Tak dengar pun dah berikan dia. Pada dengan makmum lelaki-lelaki dah subhanallah. Dan kalau macam ni dia sembahyang, orang perempuan duduk sana, orang lelaki-lelaki duduk sini. Orang lelaki-lelaki dah sebut subhanallah, tak payah tepuk dah lah. Subhanallah, orang belakang bunyi perut. Yang tu dah jadi cerita lain. Cukup. Tujuan dia apa dia? Nak sedarkan imam, kata dia tidak. Itu aja. Macam kita anak nak menikah, nak buat kenuri kahwin. Tujuan kenuri kahwin ni apa dia, tuan-tuan? Nak acknowledge, nak mengiklankan kepada orang anak kita dah kahwin. Itu saja. So Nabi kata awli walau bisyar. Buat kenuri walaupun seekor kambingnya cukup. Just nak inform, nak acknowledge kepada orang, nak beritahu kata anak saya kahwin. Tak payah panggil sampai satu negeri, tak payah. Panggil taman ni saja pun tahu je dah. Dari segi syarak kita dah clear dah. Jangan sampai tak kenuri apa langsung dia membawa satu fitnah kepada jiran-jiran klinik. Tengok anak dia ni kahwin gila ni, tengok. Nak elak yang tu aja. Dia satu kenuri, satu taman tahu sudah cukup. Adik-beradik panggil 7-7 yang sudah cukup. Dia tak perlu sampai ke tahap membazir lebih-lebih. Tak perlu sampai tahap tu. Kalau nak buat, sama kita ada kelapangan, kita ada kelebihan, kita saja nak buat kenuri, nak panggil kawan-kawan kita ramai, adik-beradik kita ramai, dan bukan dengan niat untuk nak menunjuk-nunjuk, maka itu tidak salah. Maka itu tidak salah. Tapi memadai dengan kenuri kecil untuk nak memaklumkan saja. Itu saja tujuan agama.
Sama dengan bab semayang. Kalau tu imam silap, subhanallah, dia tahu cukup. Tujuan dia apa dia? Nak menyedarkan dia akan kesilapan dia. Baik, masalah faedah. Makmum bangun menurut imam, meninggalkan tahiyat pertama dan hadisnya. Kata Imam At-Tirmizi, telah berkata Ziyad bin Ilaqah, apabila sudah tetap Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri dan tertinggal tahiyat pertama, dia terlupa tahiyat pertama dan dia pun dah berdiri tetap dah, berdiri tegak dah, memang dah ready untuk nak baca Fatihah. Kata hadis itu, fa asyara ilaihim an qumu, maka mengisyaratkan Al-Mughirah bin Syu'bah kepada orang yang di belakangnya supaya bangun mereka itu. Dia dah terlupa, dia dah bangkit berdiri tegak dah, dengar subhanallah, dia tahu dia dah silap, dia dah drop tahiyat awal. So makmum belakang tu nak jadi tempera. Kita nak bangun ikut dia ke, atau ikut dia silap. Kita tak bangun ke, kita tak bangun tapi dia imam, macam mana kita tak ikut dia, jadi macam mana kita dapat pahala berimam? Bila Al-Mughirah bin Syu'bah dapat rasa belakang tu nak jadi kelang kabut, maka dia mengambil tindakan fa asyara ilaihim an qumu, mengisyaratkan kepada makmum di belakang ni supaya ikut dia berdiri. Jadi dia duduk semayang tu, dia nampak di kiri kanan tu, dia nampak kelang kabut, satu macam yang bagi signal. Lagu tu dia buat. Maksud dia apa? Berdiri, ikut aku. Berdiri. Aku dah tahu dah aku silap, masalahnya aku nak bostan tak boleh. Kan, aku nak bostan tak boleh. Ikut aku. Dia buat tangan macam tu, isyarat. Dan dia ni pun bukan sebarang orang. Al-Mughirah bin Syu'bah ni, dia antara sahabat kenamaan di sisi Nabi SAW. Baik, maka sekalian orang pun bangun semuanya menurut berdiri semuanya. Bila dia buat macam tu, ada apa kata ikut dia. Kerana manakala sudah imam ikut, tiada boleh duduk untuk membaca tahiyat pertama. Oleh kerana sempurna berdirinya bagi rakaat yang ketiga, maka makmum pun pasti turut kelakuan imam pada meninggalkan itu. Itu cara nak selesaikan masalah. Makmum ikut walaupun imam silap. Apa? Pasti kesilapan itu melibatkan perkara sunat, bukan melibatkan perkara rukun. Contoh yang kata kesilapan melibatkan rukun, contoh dia apa dia? Sembahyang maghrib 3 rakaat, imam peterah 4, tak boleh ikut. Pasal apa? Pasal itu menambah rukun, menambah rakaat itu menambah rukun. Maka pada ketika itu makmum tak boleh ikut imam buat maghrib 4. Makmum duduk dalam tahiyat akhir, biar tidak dia seorang-seorang berdiri rakaat yang keempat, biar tidak dia seorang. Kalau subhanallah pun dia tak sedar, dia pun tak dengar, dia duduk peterah juga seorang dia, biar tidak dia. Makmum tunggu dalam tahiyat akhir. Nak baca dulu tahiyat akhir boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Pasal rukun qauli dari segi bacaan tahiyat akhir tak semestinya kita ni kemudian daripada imam. Kita boleh baca dulu. Kita baca semua, tunggu dalam tahiyat akhir. Dia pun rokok, dia yang tidak seorang-seorang dia sujud, dia duduk antara dua sujud, dia habis tahiyat, dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang kita sah dan dapat pahala berjamaah. Dia batal, dia kena buat lagi. Itu dari segi kesalahan apa? Menambah rukun. Makmum tak boleh ikut. Tajuk yang kita baca ni bukan kesalahan yang melibatkan tambah rukun, tetapi kesalahan yang melibatkan sunat ab'ah, dia panggil. Sunat yang dituntut, apa dia? Tahiyat awal, dia terlupa. Baik, dia kata kerana tahiyat awal itu setengah daripada sunat ab'ah. Dia beritahu lah, setengah daripada sunat ab'ah, dan bukannya rukun bagi sembahyang. Kemudian digantikan dia dengan sujud sahwi serta imam. Dia kata habis tak lagi sujud sahwi sebagai menampung syari itu, tampung dengan sujud sahwi. Baik, masalah sujud sahwi kemudian daripada salam dan hadisnya. Ini dia timbul lagi satu masalah. Sama macam qunut juga, dia ada 2 hadis. Sujud sahwi kes dia sama macam qunut, dia ada 2 hadis. Satu hadis kata sujud sahwi sebelum bagi salam, sujud sahwi 2 kali bangkit bagi salam. Ada lagi satu hadis pula kata apa? Bagi salam dulu, lepas itu sujud sahwi, lepas itu bagi salam pula lagi sekali. Ada juga hadis macam tu. Sama macam kes qunut sembahyang subuh. Ada satu hadis kata qunut sebelum rukuk. Ada satu hadis kata qunut selepas i'tidal daripada rukuk. So dia ada 2 hadis. Boleh kerana ada 2 hadis,
Maka ulama dia macam-macam pendapat. Ulama mazhab ada yang pegang yang ni, ada yang pegang yang ni, dengan pertimbangan mereka masing-masing. Okey, kita baca dulu apa dia nak beritahu. Sujud sahwi itu kemudian daripada salam dan hadisnya. Ini satu. Kata Imam At-Tirmizi, telah berkata Ziyad bin Ilaqah, falamma faragha min salatih sallama wa sajada sajdatay sahwi wa sallama. 2 kali salam. Nampak? Maksudnya, maka tak kala selesai Al-Mughirah bin Syu'bah daripada sembahyang, lalu memberi salam dia. Dia terlupa tahiyat awal. Dia bangkit rakaat yang ketiga. Dia perhabis sembahyang dia apa semua, selesai dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan setelah sudah daripada memberi salam, tunduk ia sujud 2 kali untuk sujud sahwi. Kemudian memberi salam pula ia kerana 2 sujud sahwi itu, seperti setengah daripada perbuatan sembahyang. Dia buat macam tu. Dia buat macam tu. Dia bagi salam dulu, lepas dah bagi salam, dah keluar daripada sembahyang, baru sujud 2 kali. Lepas sujud 2 kali, bagi salam pula lagi. Ini yang dibuat oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita baca tengok. Dia kata, waqala hakaza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Al-Mughirah, beginilah aku lihat yang telah memperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku tengok Nabi buat macam tu. Nabi pernah terlupa dalam sembahyang dia, dan Nabi bagi salam dulu, lepas tu Nabi sujud sahwi, lepas tu Nabi bagi salam pula lagi sekali. Dia kata, aku tengok Nabi buat macam tu. Setidak-tidaknya Al-Mughirah buat benda yang Nabi pernah buat. Kita hari ni ada buat benda yang tak ada dalam hadis pun kata Nabi buat. Contoh, buat sembahyang hajat. Dan dulu masa cerita Palestin kena attack pada zaman awal-awal kena dulu ni. Habislah arahan daripada pihak berkuasa agama supaya semua masjid buat sembahyang hajat lepas daripada sembahyang Jumaat. Jadi semua masjid di seluruh negara buat dengan macam-macam cara lah. Kan? Tu imam masing-masing dia jumpa dalam buku mana, dia ikut, dia buat, dia pun tak tahu. Dia buat tu ada hadis kata Nabi, dia pun tak pernah tahu, dan dia pun tak berasa nak ambil tahu. Ini banyak tu jadi dalam masyarakat kita. So buat sembahyang sunat hajat. Buat sembahyang sunat hajat, buat semua bagi salam macam mana cerita sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sujud. Sujud tu kononnya itulah minta hajat apa bangkit antara 2 sujud pula lagi sekali. Bangkit dan bagi salam. Tak ada hadis pun cerita orang buat sembahyang hajat macam tu. Mana dia pergi ambil yang dia pergi buat tu satu karya pakai ikut dia. Ini masalah. Ini masalah. Sembahyang ini adalah ibadah khusus. Nak buat mesti kena ada nas. Ibadah khusus tak boleh buat pandai. Ibadah khusus kalau nak buat mesti ada nas. Tak ada nas tak boleh pandai-pandai. Baik, sebenarnya dalam hadis Nabi dia ajak suruh buat apa kalau berlaku macam ni? Dia ajak kita suruh buat qunut nazilah. Itu yang sunnahnya. Bila jadi satu malapetaka menimpa mana-mana orang Islam di mana-mana negara dalam dunia ni, yang kita kena buatnya seperti Nabi buat. Nabi buat apa? Nabi buat qunut nazilah. Nabi buat dalam sembahyang apa? Dalam semua sembahyang. Dalam semua sembahyang, daripada subuh sampai dah isyak. Dalam rakaat yang penghabis, yang tidak dalam rakaat yang penghabis, sami Allahu liman hamidah, qunut nazilah. Itu yang sunnah seperti yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam yang kata buat tadi ni. Kalau nak buat lagu tadi, buat sembahyang hajat ni jangan duk pergi mereka buat lagu tu. Dah bagi salam lepas tu nak sujud pula lepas pada tu. Tak tahu ambil mana. Kalau ulama dulu-dulu dia kata apa? La asla lahu. Dia kata amalan yang tidak ada asal baginya. Dia kata la asla lahu. Amalan yang tidak ada asal baginya. Maksud tak ada asalnya pada dia, tak ada nas yang beritahu suruh buat macam tu yang dibuat tu. Ini kita takut. Pasal apa? Pasal ini benda dilarang keras oleh agama. Mereka cipta dalam hal ibadat khusus. Tak boleh kita reka cipta, tak boleh. Baik, sambung itu dia kata masalah sujud sahwi dan khilaf ulama padanya. Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal pada hadis dalam masalah itu di sisi ahli ilmi atas bahawasanya seorang laki-laki apabila bangun dia pada 2 rakaat yang pertama dengan terlupa, nescaya menyelesaikan ia pada sembahyangnya
dan sujud ia akan 2 sujud sahwi. Setengah daripada mereka itu, mereka yang telah memikirkan dahulu daripada salam. Ini satu pendapat lagi, dia kata apa? Sujud sahwi itu sebelum bagi salam. Macam yang kita ada buat. Kita ada buat sebelum bagi salam, kita sujud sahwi. Lepas itu kita bangkit, baru kita bagi salam. Itu satu pendapat. Dan setengah daripada mereka itu, mereka yang memikirkan selepas salam. Kata At-Tirmizi, dan bermula mereka yang memikirkan sujud sahwi sebelum bagi salam itu, maka hadisnya lebih asah, lebih kuat. Jadi hak kita dah buat tolak hadis lebih kuat. Sujud sahwi itu dibuat sebelum bagi salam. Hadis itu lebih kuat. Walaupun ada 2 hadis, tapi hak ni lebih kuat. Okey, clear. Baik, tajuk baru, bab ma jaa fi miqdaril qu'ud fi rak'atayn ulayaini. Itu bab yang datang pada menyatakan kadar duduk pada 2 rakaat yang pertama. Duduk tahiyat awal pun ada hadis beritahu dekat kita, duduk tahiyat awal tu. Duduk tahiyat awal tu lama ke tak lah? Kita duduk semayang ni dah masuk malam ni dah 40 tahun, 50 tahun dah semayang, pernah kita tahu tak kata ada hadis membincangkan tentang kadar masa duduk tahiyat awal? Kita tak nak tahu. Rupanya ada. Pasal apa kita tak nak tahu? Pasal kita tak nak mengaji. Kan? Malam ni kita jumpa, rupanya duduk tahiyat awal tu pun dia ada time dia. Dia ada kadar masa dia. Dia tak suka hati kita boleh duduk berapa lama. Dia macam tu. Cuba kita baca. Dia kata yang ni duduk tahiyat pertama itu telah datang hadis yang menunjukkan kadar duduk, kadar masa duduk pada 2 rakaat yang pertama. Yang ni dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi ar-rak'atayn al-ulayayn ka'annahu 'ala ar-radfi. Dia cuba tengok. Dia kata diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dia pada 2 rakaat yang pertama, yakni duduk tahiyat awal, seolah-olahnya seperti orang yang duduk di atas batu yang dipanaskan. Maksud dia apa? Maksudnya tiada lama. Tahiyat awal tu tak boleh ambil masa lama. Pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Senang ya jawapan dia. Kalau orang tanya pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Nabi bila dia sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat, duduk tahiyat awal Nabi tu duduk macam mana orang duduk atas batu panas. Maksudnya apa? Tak lama. Maka kita tak boleh mengambil masa lama ketika tahiyat awal. Kena cepat. Baca pun kena cepat apa semua. Dan tahiyat awal pun bacaan dia pendek berbanding dengan tahiyat akhir. Tak adalah bagi orang yang apa duk concern tentang tajwid ni, dia jangan layan benda tu. Macam contoh kita buat 2 minggu lepas doa at-tahiyyatul tahiyat awal. Dia ambil masa yang lama. Mengambil masa yang lama tu kalau mengikut mazhab Syafi'i. Kalau tahiyat awal tu dibaca seperti mana bacaan tahiyat akhir, maka dia disuruh supaya sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata orang yang membaca tahiyat awal, dia terlupa, dia teralih, dia baca macam bacaan tahiyat akhir. Dia pergi sampai fil alamin innaka hamid. Aku tahiyat awal ni dia kata fil alamin lah, sampai dah alam mana dah noh. Fil alamin innaka hamidum baru Allah Akbar bangkit rakaat yang ketiga. Kalau dalam mazhab Syafi'i disunatkan dia sujud sahwi. Pasal apa? Itu termasuk di dalam kelupaan. Lupa. Ini dia nak beritahu apa dia? Nabi SAW bacaan tahiyat awalnya, masa yang dia ambil untuk baca tahiyat awal dan duduk dalam tahiyat awal itu tak saja. Ibarat Nabi ini seperti duduk di atas batu yang dipanaskan. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan dan telah mengeluarkan dia oleh Imam Syafi'i di dalam Imam Syafi'i pun pegang hadis ni. Dan ada beberapa masalah lain yang disebutkannya. Kata At-Tirmizi lagi, bermula beramal atas hadis ini di sisi ahlul ilmi, memilih mereka itu akan bahawa tiada memanjangkan seseorang akan duduk pada 2 rakaat yang pertama, yakni pada tahiyat awal itu.
dan tiadalah lebih atas tasyahud akan sesuatu. Dia kena cukup-cukup untuk baca tasyahud awal sahaja, terus kena bangkit dah. Dan berkata mereka itu, jikalau lebih ia atas tasyahud, maka atasnya 2 sujud sahwi. Ini fatwa yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Tak boleh, dia kata. Demikianlah diriwayatkan daripada Sya'bi dan lain-lain lagi. Tajuk baru. Okey, boleh. Satu boleh bang. Very clear. Kan? Bab ma jaa fil isyarah fi salat. Itu bab yang datang pada menyatakan buat isyarat dalam sembahyang. Boleh tak boleh? Isyarat ni macam kita baca tadi kan, Al-Mughirah bin Syu'bah, dia terlupa tahiyat awal, nampak belakang nak jadi kelam kabut, dia isyarat dengan tangan dia, suruh belakang semua pakat bangkit, berdiri dia, berdiri sama-sama dengan dia walaupun dia hilang. Baik, persoalannya dari segi hukum, boleh tak boleh dalam sembahyang kita tu isyarat? Boleh tak boleh? Walaupun isyarat itu dibenarkan, tetapi setidak-tidaknya dia mengganggu khusyuk dalam sembahyang. Itu juga Imam Syafi'i, dia tak apa suka isyarat-isyarat banyak-banyak dalam sembahyang, tak apa suka. Kan, kita duduk sembahyang, bini kita duduk kalau nak keluar pergi mana, nak pergi kedai kalau pergi apa kan, cari kunci kereta tak jumpa kan. Dia kata, ayah ni pergi buat kunci kereta tak mana ni, kita duduk sembahyang, dia duduk buat mulut pula dulu. Abang kunci tu ada bang tu. Jadi apa dia mengaji, dia jumpa hadis kata Nabi pun nanti duk buat isyarat, dia pun kira pegang hadis tu, dia kata apa aku buat ni kira okey. Tak salah, taklah sampai haram membatalkan sembahyang, tapi kira satu nakal, dia bagi nakal kan. Yang kedua kira mengganggu khusyuk, mengganggu khusyuk. Cuba kita baca bab yang datang pada menyatakan buat isyarat dalam sembahyang. Ketahuilah saudaraku, bolehkah seseorang itu beri isyarat kepada orang yang di luar sembahyang ketika dia di dalam sembahyang, yakni dengan tangannya misalnya? Boleh tak boleh buat isyarat? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahulah kita bagaimana perbuatan Nabi SAW dan bagaimana perkataan ulama padanya. Kata Imam At-Tirmizi, an Suhaib radhiyallahu anhu, qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda ilayya isyarah. Ini pun satu nakal diriwayatkan daripada Suhaib ni nakal. Katanya, lalu aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi sedang sembahyang. Suhaib ni lalu Nabi tengah sembahyang, maka memberi salam aku kepadanya di dalam sembahyangnya itu. Nakal lah. Kalau dia tak tahu tu lain lah, kalau tahu nakal kan. Nabi tengah sembahyang, dia lalu dia bagi salam dekat Nabi dengan kata Assalamualaikum, bagi salam. Maka tiada dijawab Nabi dengan lafaz, bahkan dibalasnya aku dengan isyarat tangannya. Nabi tak jawab salam tu, tapi Nabi bagi satu isyarat dekat dia. Macam mana hadis tak bagi tak? Nabi tak angkat pis dekat dia kan? Ataupun Nabi angkat macam tu, dia tunjuk very good ke apa kan? Atau macam kita hari ni lagu tu macam yang buat lagu tu kan, tak tahu. Tapi kira satu isyarat tangan Nabi bagi dekat dia, nak beritahu kata mayang lagu kan. Tentu sahabat dia buat cerita itu. Dia kata, Ustaz saya pergi umrah, nak tanya Ustaz boleh ke Ustaz? Awak dia semayang sebelah satu Arab dia kan. Okey, tengah semayang dia punya handphone bunyi, dua dalam poket atas ni handphone dia bunyi. Saya tahu dia buat apa, dia ambil handphone, anak usul ni kan buat cerita dia cuba Ustaz betul dia tak di Masjidil Haram dia lah. Ini Arab tak mengaji Bahrul Madi, dia tak jumpa ni hadis-hadis yang kita duduk baca ni, dia tak jumpa. Telefon bunyi tengah duduk semayang jemaah ni, tu imam bunyi, dia lagu macam yang angkat anak usul ni. Aku semayang lah. Nabi tak buat macam tu. Salam yang wajib jawab pun Nabi tak jawab. Nabi isyaratkan dengan tangan dia. Baik, kata At-Tirmizi, daripada bab ini ada riwayat daripada Bilal dan daripada Abi Hurairah dan Anas dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Suhaib ini hasan. Masalah menjawab salam dalam sembahyang, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, haram membalas salam dengan waalaikumsalam ketika dalam sembahyang. Very clear. Mazhab Syafi'i terus dia kunci.
Pasal apa? Pasal menjawab salam itu kalam ajnabi. Dia panggil kalam yang percakapan yang luas daripada sembahyang. Bercakap haram. Tak boleh. Dia tak batalkan sembahyang. Bahkan haram dengan berlafaz menjawabnya. Dan jika dijawab salam dengan isyarat, maka iaitu tiada memudaratkan. Imam Nawawi kata, kalau isyarat itu tidak mudarat. Bahkan sunat pula, kata Imam Nawawi, dengan yang demikian itu. Pasal apa? Pasal Nabi ada buat macam tu. Anda ingat tak kuliah kita yang keberapa dulu, saya cerita satu sahabat dia ustaz yang tengah duduk semayang, orang nak lintas depan tu. Dia tengah semayang, satu hamba Allah nak lintas, dia pun macamnya tahan macam tu. Tahan, tak bagi kontrol lintas depan dia. Tahu tu pergi salam pula dengan dia. Assalamualaikum ustaz, lama tak jumpa lah. Oh kacang. Dia duduk semayang. Memang disuruh oleh agama bila orang nak lintas kena blok dengan tangan. Keluar pergi salam pula dengan dia. Kacang. Kan? Saya pun bila dia cerita, dia tengok muka dia lama ni nak punggung. Saja boring-boring buat cerita kan, bukti kan. Dia kata beginilah. Wallahualam. Tapi kemungkinan ada lah. Kan orang tak tahu ni. Kita tahan je ingat kita nak salam saja. Oh ustaz, lama tak jumpa. Kan? Jadi Nabi dia tak jadi macam tu, dia jadi macam ni pula. Orang bagi salam, dia angkat tangan dia macam mana, wallahualam. Dia tak beritahu detail di sini. Baik, dan dengan inilah berkata Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama. Imam Syafi'i pun kata sama macam Imam Nawawi kata tadi, apa dia? Isyaratkan kepada orang yang bagi salam, tak boleh jawab waalaikumsalam, tapi jawab dengan isyarat tangan. Dan itu adalah sunnah. Sebab apa? Sebab Nabi ada buat macam tu. Kata Al-Qadhi Ayat, telah berkata satu jamaah daripada ulama, harus membalik salam orang yang menuturkan waalaikumsalam di dalam sembahyang. Ada satu pendapat ulama kata boleh jawab. Itu pendapat. Setengah daripada mereka itu ialah Abu Hurairah dan Jabir dan Al-Hasan dan Sa'id bin Al-Musayyab dan Qasadah dan Ishaq. Ada Abu Hurairah pun kata boleh, dia kata. Dan kata qil dibalas salam dalam hati. Satu pendapat dia kata jawab dalam hati. Itu boleh dengar juga lah. Jawab dalam hati. Dan kata Haqaq dan An-Nakhai dan As-Sawri dan dibalaskan salam, yakni kemudian daripada salam sembahyang. Ada satu pendapat kata orang bagi salam kat kita duduk sembahyang, Assalamualaikum, buat tato je, terus sembahyang sampai habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kita baliklah, baru kita jawab. Itu satu pendapat dia kata. Dan kata Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, tiada dibalas salam di dalam sembahyang, tiada dengan lafaz dan tiada dengan isyarat. Imam Abu Hanifah dia kata no, tak perlu jawab. Orang yang bagi salam ni pun tak terik, dia kata. Apa pula kita pergi jawab ke dia, nak bagi isyarat apa dekat dia. Dan kata Umar bin Abdul Aziz dan juga Malik dan ashabnya dan satu jamaah dibalas salam dengan isyarat. Imam Malik mazhab Maliki macam hadis lah, angkat tangan saja. Dan tiada boleh lafaz di dalam sembahyang, kata Nawawi. Dan barang siapa berkata dibalas dengan lafaz, maka seolah-olahnya tiada sampai kepadanya hadis tegah ini. Imam Nawawi ambil bottom line, dia kata apa? Dia kata orang yang duk abang kata orang bagi salam kita dalam sembahyang boleh jawab, dia tak jumpa hadis ni. That's why dia cakap macam tu, kata Imam Nawawi. Jadi kesimpulan dia apa tuan? Kesimpulan dia, kita jangan bagi salam pada orang duk sembahyang. Bukan kata orang duk sembahyang ni, kita duk mengaji ni pun, kalau baru mai tak disunatkan bagi salam. Kan? Kau mai lambat tu, mai sambil duk buang kata Assalamualaikum, bunyi dah lah, kacau. Kita Waalaikumsalam, mana menjaga rebus ni tadi kan. Mai pula seorang dia Assalamualaikum, duk jawab salam tu. Jadi tak disunatkan bagi salam pada orang mengaji, apatah lagi pada orang tengah sembahyang. Dan jawab, kesimpulan dia apa dia? Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak disunat, tak disuruh kita jawab dengan perkataan. Kalau jawab juga apa? Okey, jawab dengan isyarat tangan, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tajuk baru dia kata bab ma jaa anna tasbih lirijal wa tasfiq linisa, ini ulangan, tak payah baca. Itu bab yang datang pada menyatakan tasbih bagi orang lelaki dan tepuk tangan bagi perempuan. Tadi dia ulang lagi hadis dia. Kita tengok yang berikutnya, bab ma jaa fi karahiyatit tasa'ub fi shalah. Ini kita baca. Itu bab yang datang pada menyatakan teguh menguap dalam sembahyang. Menguap. Dia dua benda yang hadis bagi tahu tak bagus.
Satu, at-tasa'ub, menguap. Tak boleh. Boleh tahan-tahan, kontrol. Kan? Yang kedua, belahak. Juta dia panggil. Nabi pernah duduk dalam masjid, Nabi tengah duduk bercakap, sahabat sebelah belahak. Oh, kata bunyi. Siap dengan durian flavor lagi keluar mai. Punya leceh. Zaman Nabi tak ada durian, kalau kita lah. Kan? Oh, kata bunyi habis semua orang boleh dia ni kena durian balik pulau ke apa. Durian. Kan? Nabi tegur. Nabi tengah duduk cakap, sahabat belah-belah, Nabi tegur. Nabi kata apa? Kuffa. Nabi kata, kuffa anna jusa'ak. Nabi kata, tahan belahan. Nabi kata, tahan. Sedawa tu belahak tu tahan. Nabi kata, jangan bagi bunyi macam tu. Pasal apa tuan? Tak bagus. Pasal dalam kalangan ramai-ramai ada yang miskin, susah sampai tak makan. Kita ni yang makan kenyang ni ditunjuk sangat kenyang kita dekat orang, itu tak bagus. Satu. Yang kedua, adab pun tak elok. Dan itu sebab dalam culture orang putih, dia bila belahak dia kata apa? Sorry. Dia kata sorry. Kan? Sorry. Bersin pun sorry juga dia ni tak ada pahala dia. Kan? Kita bersin alhamdulillah pahala. Bersin pun dah cantik dah, pahala lagi. Kan? Dia ni tak ada pahala, sorry. Dia kata sorry. Bagi dia satu aib di belahak depan orang. Dalam agama kita lebih-lebih lagi. Baik, cuma kita baca dari tempat yang datang pada menyatakan teguh menguat dalam sembahyang. Ketahuilah saudaraku, bermula menguat dalam sembahyang itu diteguh oleh syarak. Dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata at-tasa'ub fi shalah minasyaitan. Itu dia. Nabi kata bermula menguap dalam sembahyang itu daripada perbuatan syaitan. Tak bagus. Kadang kita lagi leceh, tabiat kita menguap bunyi sekali. Siap mengkeriau lagi kalau tak dalam sembahyang. Menguap tu bunyi macam leceh. Jadi dalam sembahyang pun bunyi mendidih lampu. Menguap tak mau macam tu dia kata. Itu Nabi kata apa? Minasyaitan. Menguap tu daripada syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum falyakzib mastata'. Nabi kata maka apabila menguap kamu, maka hendaklah tahan dia sekuat-kuat kamu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan nenek Adi bin Thabit. Dan kata Tirmizi lagi, hadis Abu Hurairah ini hadis yang hasan lagi sahih, dan sesungguhnya telah menegah oleh satu kaum daripada ahlul ilmi akan menguap dalam sembahyang itu. Jadi cerita dia apa? Jangan dia menguap dalam sembahyang. Kalau dia semai juga tahan biar hidung kembang dia penuh satu muka tak apa. Mulut tu jangan dia menguap. Satu benda yang tak disukai oleh Nabi. Baik, kemudian dia kata masalah menguap dan kejadiannya. Kata Ibn al-Arabi di dalam syarah kepada Sahih At-Tirmizi, bahawasanya tiap-tiap perbuatan yang dikeji itu dibangsakan kepada syaitan. Kerana syaitan itu ialah wasitahnya. Wasitah maksudnya perantara. Dan bahawasanya tiap-tiap pekerjaan yang bagus dan baik itu dibangsakan pada syarak kepada malaikat. Kerana malaikat itulah wasitah, yakni perantaranya. Maka menguap itu daripada penuh kenyang perut dan malas. Itu menguap. Menguap ni dia kata cerita orang penyegan, orang malas, dan cerita orang yang terlampau kenyang. Dan yang demikian itu dengan wasitah syaitan. Maka mengurangkan makanan dan kerajinan itu adalah wasitah malaikat. Rajin itu disuruh oleh agama, dan itulah perbuatan malaikat. Maka oleh itu tahanlah seboleh-bolehnya pada menguap itu. Tajuk baru, bab ma jaa anna salatal qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Ini pula dia main satu tajuk yang datang pada membicarakan tengah pahala semayang orang yang duduk daripada orang yang berdiri. Kalau kita semayang duduk, pahala setengah. Semayang berdiri itu full mark, markah pula. Ini bagi kes semayang apa tuan-tuan? Semayang sunat. Kita dah beritahu dah 2 minggu lepas kan. Semayang fardu mesti berdiri. Semayang fardu mesti berdiri. Bagi orang yang berkuasa berdiri semayang fardu, saja duduk batal semayang dia. Bagi orang yang kuasa berdiri,
dia saja duduk dan dia mengatakan kata boleh sembahyang duduk, halal sembahyang duduk untuk sembahyang fardu, jadi murtad dia hukum Islam dia pergi sampai ke situ. Pasal apa? Pasal dia membawa kepada kita mengubah hukum Allah. Allah kata wajib berdiri dalam sembahyang fardu, kita kata sebaliknya, kita kata no, duduk pun boleh sembahyang fardu, walaupun kita tak ada uzur apa, kita memilih untuk duduk dalam sembahyang fardu dan kita kata boleh. Kita tahu kata syarak kata tak boleh duduk, kalau boleh berdiri mesti berdiri sembahyang fardu, tak, kita kata boleh duduk. Kalau kita kata boleh duduk itu dalam keadaan kita tahu, dia kata jadi murtad ya. Kita mengubah hukum. Sama lah ni macam kes apa judi, arak apa semua ni haram. Kan saya beritahu dulu, Brunei ada permohonan daripada masyarakat bukan Islam Brunei minta supaya Brunei government buat satu zon benar minum arak. Keluar dalam putusan apa itu berapa bulan kan sahabat ada kan. Jadi non-Muslim request minta kepada kerajaan Brunei, minta supaya diberikan satu kawasan khas untuk mereka nak minum arak di Brunei. Jawab Menteri Agama Brunei, dia jawab kata tak boleh. Dia kata pasal apa? Pasal Brunei tidak mau mencari laknat Allah. Cantik. Kita bagi lesen judi tu. Itu dia yang beza kita ni. Bagi lesen. Benda hak terang haram tu, bagi lesen. Mana lepas ni kalau orang bertikam, dia judi bola ni dia boleh jadi macam-macam. Tikam dari segi menang kalah satu, tikam berapa gol satu pula. Atas satu kelulusan tu berapa pecahan judi yang dia jadi. Lepas tu pula benda tu dilegalize. Benda tu dilegalize, benda yang illegal di sisi agama dan di sisi undang-undang asalnya kan, dilegalize, diberi lesen kata boleh. Tu dia dahsyat dia dengan macam tu kan. Jadi rakyat tak setuju, NGO apa bantah ke apa tak tahulah, sampai hari ni tak ada lagi lah satu jawapan yang positif. Cuma yang nampak semi positif jawapan Timbalan Menteri lah, dia kata kita we look into this matter, kita akan tengok balik kelulusan ni. Tak tahulah apa dia kesudahan, bola ada dekat lah, bola dekat lah tuan-tuan. Ini bukan benda kecil. Cerita haram judi, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tuhan kata semuanya arak, judi, apa nama, sembah dokong dan juga tenung nasib, apa semua ni rijsun, benda keji, kotor, tak elok, min amali syaitan, ini amalan syaitan. Tuhan kata fajtanibuh, Tuhan kata maka hendaklah kamu semua jauhi dia. Very clear ayat dalam Quran ini, ayat hukum mengatakan benda tu haram. So kita declare, kata kita negara Islam, tak sepatutnya kita bagi lesen benda ni. Nanti kita kata no, sesuai selaras dengan kita negara Islam dan benda ni benda tak baik, kita tak benarkan. That is the best. Dibagi ini sesuatu yang menduka citakan. Itu yang cerita dia. Jadi kena look into lah kan, kena look into this matter. Apa patut buat? Adakah terus dengan apa kedegilan yang membawa kerugian ni, ataupun kena revise balik keputusan yang silap itu, balik on track balik, duduk atas track yang betul balik. Kita mengaku kita punya kesilapan, itu adalah satu penghormatan. Kita meneruskan apa nama kesilapan dalam bebal kita, itu adalah satu yang merugikan. Ini satu fakta yang lebih memalukan tuan-tuan. Non-Muslim pula tak setuju. Kita duk tengok apa TV duk keluar, non-Muslim pun tak setuju. Pasal apa? Pasal mereka punya biro aduan mereka pun dah tak larat terima dah aduan tentang suami-suami yang terlibat dalam judi, kemudian berhutang dengan alung, kemudian rumah tangga jadi punah ranah apa semua. Mereka dah tak larat dah dengan kesan sosial kepada kerja-kerja yang memang diharam dari agama ni. So jangan ditambah lagi beban yang sudah banyak ni kan. Jadi bila non-Muslim pun tak setuju, kata kita yang Muslim yang ni yang malas nak baca kitab kan,
kan. Jadi malas nak baca kitab ni. Apa ni? Benda yang very basic dalam agama. Budak mengaji tazkiyah umur 5 tahun 6 tahun pun kalau tanya dia judi haram ke halal, dia kata haram. Benda ni very basic, benda yang asas, very fundamental. Macam mana ni? Nampak itu saja telingan yang tu. Ketahuilah saudaraku, di dalam bab ini tahulah kita perbezaan pahala orang yang sembahyang berdiri dan orang yang sembahyang duduk dan orang yang sembahyang tidur. Dia timai perbincangan ni tentang sembahyang ni semua. Pokok pangkalnya apa dia tuan-tuan? Sembahyang itu compulsory. Itu pokok pangkalnya. Sembahyang itu wajib bahkan fardu. Itu pokok pangkalnya. Baik. Nak sembahyang ni dia Islam dia meraih orang-orang yang bermacam-macam alasan. Bagi orang yang uzur, dia tak boleh berdiri. Okey, Islam kata since you tak boleh berdiri, you boleh sembahyang dulu. Betapa betul ansuknya Islam. Islam ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Islam ni dia tidak akan memberatkan satu orang itu melainkan setakat usaha dia. Dia mampu setakat mana. Islam raih kemampuan dia. Dia duduk pun tak boleh. Okey, it's okay. You sembahyang mengiring. Sembahyang mengiring. Mengiring pun tak boleh. Okey, you sembahyang pelentang. Pelentang pun tak boleh. Okey, you boleh apa? Tapi kena sembahyang. You boleh apa? Sembahyang isyarat pelupuk mata. Okey, sembahyang pelupuk mata. Bila celek tu kira berdiri. Bila mata tu lagu buat sikit, pejam sikit, itu kira rokok. Bila pejam terus tu kira sujud, jangan lena je lah. Pejam terus, salam pun tak ada nak bagi apa tu bagi, disambung dengan mengeruk, macam tu leceh lah. Pejam tu kira sujud. Tadi lagu buka sekerat sikit, itu kira dua antara macam tu. Islam yang penting you kena semayang. Pasal apa? Pasal kita hamba Allah. Kita hari-hari duk hirup udara Allah. Kita hari-hari ni apa yang kita duk dapat ni adalah anugerah Allah. Nabi SAW menyedari hakikat nikmat yang Allah bagi dekat dia ni. Dia bangkit semayang sampai bengkak buku lalu. Pasal apa? Pasal Nabi sedang dan Nabi appreciate sangat apa yang Tuhan bagi kat dia. Dia tahu dah kata dia ni satu hamba yang qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Satu hamba yang telah diampunkan dosa dulu dan dosa yang akan datang. Tuhan kata dah, hang maksum, terpelihara daripada dosa. Walaupun macam tu, Nabi bangkit sembahyang sunat, bengkak kaki. Sahabat tanya, ya Rasulullah ni apa? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Nabi kata, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah? Kalau sampai tahap tu Nabi bersyukur atas apa, kita lebih lagi tuan-tuan. Dengan maksiat, dengan dosa, dengan apa kita duk buat ni, Tuhan duk bagi can lagi kat kita. Bagi can lagi. Kalau tengok kederhaka kita ni, Tuhan dia boleh perintah laut suruh jadi triple tsunami daripada hari itu ni. Tsunami hari itu dah syarat, dia boleh bagi triple tsunami. 3 kali ganda tsunami tu dia bagi main. Kalau dulu kena dekat Kuala Muda, yang ni dia main habis dekat Kuala Bajang ni. Tuhan boleh tak boleh buat? Boleh. But still Tuhan bagi dekat kita peluang. Hopefully kita boleh fikir, boleh menyesal, boleh minta ampun kepada Allah. Ingat hadis kursi yang dia kata, falaula masyayikhu ruk'a wa syababun khusya' wa atfalun rudda wal bahaimu rutta la ja'altu as-samaa'a min fawqikum hadida wal arda safsafa wat turaba ramada. Tuhan kata apa? Kalau tidak kerana aku ambil kira masyayikh, orang tua-tua, ruk'a yang duk rokok semayang, wasyababun khusya', Tuhan kata kalau tidak kerana aku consider orang-orang muda yang khusya', yang khusyuk hati dia, wa atfalun rudda, kalau tidak kerana aku ambil kira budak bayi kecil yang masih menyusu ibu dia, wal bahaimu rutta, kalau tidak kerana aku ambil kira al-bahaim, binatang ternakan yang tak tahu apa ni, kalau tidak kerana benda-benda ni semua,
kerana melihat kepada dosa hampa, Tuhan kata, la ja'altu samaa'a min fawqikum hadida. Aku tukar langit di atas tu bagi jadi besi, Tuhan kata. Tuhan ada kata benda ni. Tuhan kata kalau tengok terbantah hampa, kalau tengok terderhaka hampa ni, kalau tengok tersombong hampa ni, kalau tengok ke hampa nak tunjuk kuat tak heran kepada Tuhan ni, kalau nak kira yang tu, la ja'altu sama, aku jadikan langit tu min fawqikum, yang ada di atas hampa tu hadidah. Kan kita baca Quran surah Al-Hadid, hadid tu besi. Allah kata aku tukar langit tu bagi jadi besi. Langit lagu la ni pun tuan-tuan, kita pasang ekor 10 biji di rumah. Ni langit legula ni hangat ni, pasang ekor 10 biji dah rumah. Dia tukar bagi jadi besi, tuan-tuan. Percaya kita ni. Tapi Tuhan sebut benda ni. Maknanya Tuhan ada ingat benda ni. Kalau aku tak ambil kira benda-benda yang aku sebut tadi, hampa lingkupkan. Wal arda safsafa, aku jadikan bumi tempat hampa duduk ni gersang, Tuhan kata. Hampa tanam apa pun tak jadi. Watturaba ramada, aku jadikan tanah hak ada tu jadi habu habis semua, Tuhan kata. Tapi kerana sifat belas kesian Tuhan, sifat pengampun Tuhan, Tuhan bagi time dekat kita. Manalah nak tahu kok bulan depan, kok tahun depan, kok 5 tahun ke depan, sedang orang-orang yang duk bantah Tuhan ni dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas tangguh hak Tuhan bagi tu, kita kena terima kasih dekat Tuhan. Tuhan boleh take action dekat kita immediately, tapi dia bagi tangguh, kita kena terima kasih dekat Tuhan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis sudah kata an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajul wa huwa qa'id. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain, padahal dia satu laki-laki yang kena penyakit basur. Katanya telah aku tanya akan Nabi SAW daripada sembahyang laki-laki akan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat dengan duduk, bagaimana besar pahala berbanding dengan sembahyang berdiri. Satu sahabat suami tanya Nabi, ya Rasulullah, sembahyang duduk ni macam mana? Bagi kes sembahyang fardu dan sembahyang sunat, sembahyang duduk ni macam mana? Bila didengar oleh Nabi SAW soal itu, lalu dijawab Nabi faqala man shalla qa'iman fa huwa afdal. Nabi jawab betul dulu. Nabi kata barang siapa sembahyang berdiri, maka itulah yang lebih afdal pahalanya. Nabi kata the best is hampa buat berdiri. Yakni banyak pahala daripada sembahyang duduk dan sembahyang tidur. Dan sabda Nabi SAW lagi, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'id. Nabi kata dan barang siapa sembahyang ia hal keadaannya duduk, maka baginya setengah pahala sembahyang berdiri. Dia pilih untuk sembahyang duduk, dia dapat setengah pahala orang yang dapat kalau dia sembahyang berdiri. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'id. Dan wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang sembahyang ia hal keadaan tidur, maka baginya setengah pahala orang sembahyang duduk. Dia macam tu. Sembahyang berdiri markah penuh. Sembahyang duduk setengah daripada pahala orang sembahyang berdiri. Sembahyang tidur setengah daripada pahala orang sembahyang duduk. Ini bagi kes sembahyang apa? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Sembahyang fardu kalau puasa mesti berdiri. Berpuasa semua rakaat ke, berpuasa 2 rakaat saja ke, takat mana rasa ada kederat boleh berdiri, kena berdiri. Hari kita akan jumpa lagi hadis macam mana Nabi SAW dalam 1 rakaat Nabi divide 2. Dalam 1 rakaat setengah Nabi berdiri, setengah Nabi duduk. Dia tengok keupayaan. Tak mestinya 2 rakaat kita berdiri, 2 rakaat duduk pasal tak mampu berdiri. Tak. Dalam rakaat yang satu tu, dalam 1 rakaat tu, baca Fatihah okey lagi berdiri. Tak baca surah dia main. Dia tangkap lutut ke, dia tangkap apa ke, dia nak jatuh ke apa, okey you sit down, duduk. Dalam 1 rakaat tu boleh campur berdiri dan duduk, bergantung kepada tenaga kita, kederat kita ada kata ada. Boleh berdiri untuk sembahyang fardu, wajib berdiri. Untuk sembahyang sunat kita boleh berdiri pun, saja nak duduk boleh duduk, pahala setengah daripada berdiri. Baik, tu kita baca
Kata At-Tirmizi lagi, bermula hadis Imran bin Husain ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan ini hadis dengan satu isnad lain. Katanya an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil marid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa shall fa'ala janbin. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain. Kata dia, aku tanya Nabi SAW tentang sembahyang orang sakit. Maka sabda Nabi, hendaklah sembahyang engkau berdiri. Nabi kata sakit pun berdiri kalau boleh. Dan jika tiada kuasa berdiri, sembahyang duduk. Maka jika tiada kuasa duduk, maka hendaklah sembahyang tidak mengiring. Dan dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Dan hadis ini di dalam Sahih Bukhari pada bab salatul qa'id. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Tengok keadaan kita dekat mana. Masalah sembahyang duduk, adakah pahalanya? Wahai saudaraku, dengan hadis itu kita tahu dapat pahala bagi orang yang sembahyang duduk. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, bahawasanya sembahyang duduk itu padanya pahala setengah, yakni 1/2 pahala sembahyang berdiri. Maka mengandungilah dia akan sah sembahyang serta kurang pahala. Sembahyang sah, pahala dapat setengah saja. Dan bermula hadis itu ditanggungkan dia atas sembahyang sunat. Ini yang kita sebut banyak kali. Kelonggaran untuk sembahyang duduk, walaupun boleh berdiri tapi saja nak duduk ni, kelonggaran ni hanya bagi sembahyang sunat saja. Serta kuasa ia berdiri tapi dia saja nak sembahyang duduk, boleh bagi sembahyang sunat saja. Maka inilah baginya pahala setengah pahala sembahyang berdiri. Adapun apabila sembahyang akan sembahyang sunat hal keadaannya duduk kerana lemah daripada berdiri, maka tiada kurang pahalanya. Tapi kalau kes sembahyang sunat, dia duduk pasal apa? Pasal memang dia uzur. Bukan dia saja nak buat style duduk dah, dia memang uzur, that's why dia duduk. Pahala dia tak setengah, pahala dia penuh juga. Pasal apa? Pasal dia uzur, maka kerana itu dia duduk. Dia dapat pahala penuh juga. Bahkan adalah pahalanya seperti pahala sembahyang berdiri. Tuan-tuan tengok macam mana pemurahnya Tuhan. Dia cuma apa? Macam denda pada orang malas itu betul-betul sakit Tuhan tahu. Han duduk pun bagi pahala penuh, tidur pun dia bagi pahala penuh. Pasal apa? Pasal duduk dan tidur tu kerana sakit. Tapi kalau bukan kerana sakit saja duduk saja tidur, yang tu dia potong. Dia potong pahala. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala melayan kita ni. Baik, kemudian dia kata sembahyang fardu bolehkah duduk? Tak payah baca lah, memang tak boleh kan. Kena baca juga. Dua ulang lah tu, abang tak boleh. Cerita dia sembahyang fardu ni tak boleh nak duduk. Dia mesti kena berdiri kalau mampu. Baik, masalah menghalalkan sembahyang fardu dengan duduk, apa hukumnya? Kita baca. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita Syafi'i, dan jika menghalalkan oleh satu orang akan sembahyang fardu dengan duduk sedangkan dia berkuasa berdiri, dia boleh berdiri tapi dia sembahyang duduk, dan dia kata tak ada masalah, walaupun orang boleh berdiri saja nak duduk tak ada jadi satu kesalahan. Dia kata nescaya jadi kafir dia. Ni hak kata tu ni, hak kata tu ni dia jumpa semua lah. Dan berlaku atasnya segala hukum murtad, sebagaimana satu orang yang menghalalkan zina, menghalalkan riba atau lainnya daripada segala yang haram, yakni yang masyhur haramnya. Menghalalkan benda yang Allah haramkan, dia kata jadi kafir, murtad oleh dia. Ini hukum agama, dan inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Tentang buka sebelah, sembahyang berdiri apa hukumnya? Dia ulang tu. Turun bawah tu. Sembahyang duduk apa hukumnya? Ulang lagi. Turun lagi. Sembahyang sakit belakang, bagaimana sembahyangnya? Ini kita baca. Sembahyang sakit belakang. Kata Imam, banyak juga kelonggaran dalam agama ni. Dia kata Imam Syafi'i, maka apabila ada belakang seseorang itu penyakit yang tiada menegahkan dia berdiri, boleh berdiri tapi nak rokok tak boleh. Misalnya apa dia panggil, slip disc ke apa dia panggil, spinal cord bawah tu dia terjadi apa. Kalau dulu zaman apa dulu ni duk naik apa
superbike. Kan zaman tengah kuat, tengah sihat, tengah apa duduk naik superbike, pergi jatuh terguling tak mana sekali, final court belakang tu api herod ke ada kemik macam mana ada apa kan. Masa jatuh tu umur 30, 35, tengah cerdas, dia tak sakit. Dia okey, bangkit gabui-gabui, naik balik. Esok ni tuan-tuan, dia main umur 50 ke atas, 55 dia main. Tengah duduk sembahyang, elok sujud nak bangkit tak boleh. Bini tu ikut di belakang. Lama sujud saya ni, wahyu turun kan. Tu ingat, wahyu turun, wahyu apa? Final call sudah jam. Nak bangkit tak boleh. Duduk sujud tu nak bangkit tak boleh. Tak ada kacau tuan-tuan. Bila dia kena? Umur 50 lebih. Bila pergi dekat doktor pakar, cek dia tanya satu soalan, you pernah jatuh kuat-kuat ke dulu? Mula dia tengok kita pakai lebih kurang, dia kata, you dulu tukang rumah ke dia? Dia kata, aku jatuh bumbung. Dah, kita kata dah. Tak, bukan dia tak bukan tukang rumah, saya ni apa? Rupanya jatuh motor. Umur 50 lebih baru dia sakit. Semayang kena semayang tak? Kena. Agama dia ada kelonggaran bagi kes-kes yang macam ni. Dia berdiri boleh, rokok tak boleh. Tadi kita duk bincang tadi, berdiri tak boleh. Yang ni tak, berdiri boleh, rokok tak boleh. Ada tuan orang penyakit tadi? Ada. Penyakit dalam dunia ni 1001 macam. 1001 macam. Sahabat kita baru kuliah Masjid Negeri, baru ni jumpa tuan-tuan Ustaz yang berbahagia, Ustaz Syed Mahyudin. Ustaz Syed Mahyudin. Jumpa dia di Masjid Negeri baru ni, saya tanya dia, kata Ustaz nak kata apa baru ni dia jadi sakit apa tu, dia tak boleh dengan barang elektronik. Penyakit yang doktor tak pernah jumpa. Dia tak boleh dengan barang elektronik ni, apa electrical appliances ke apa device, handphone ke, mikrofon ke, loudspeaker, even radio, TV, semua tak boleh. Dengar, dia sakit sampai lari duduk dalam bilik, tutup pintu, selimut. Jadi bila jadi lagu tu, orang kata pergi jumpa ada apa? Jumpa ENT, pakai ear, nose, throat apa semua ni pergi jumpa. Lepas pun sampai MRI, sampai cek tak ada sakit apa. Semua okey. Okey apa? Dia kata dia sakit. Saya tanya dia, saya jadi macam mana? Jadi bengang baju. Dia kata sakit. Dia kata sakit ni. Dia kata tengok air mata sakit. Habis tak boleh nak main masjid, nak semayang apa ni, tu imam pakai mikrofon tak boleh, khutbah tak boleh dengar. Kacau. Panjang lagi tak apa. Shortcut tu apa dia? Betul-betul sakit apa? Itulah dia kata kalau cerita pun tak percaya. Last kali pergi jumpa psikiatrik. Pergi jumpa psikiatrik. Pakai apa ni psikiatrik ni apa? Kata jiwa. Pakar ni kata kat dia lah. Dia kata yang ustaz duduk jumpa ni segala ENT apa semua buat apa dia kata. Bukan ada masalah apa, dia dah ambil ubat ni balik makan, insyaAllah dia dalam 2 minggu saya pergi balik. Macam tu dia cakap, dia ni doktor ni main-main dengan aku kan. Dia setahun lebih sakit. Doktor kata macam tu. Dia yang kata psikiatrik tuan-tuan, dia ambil psikologi. Dia ambil ni lah. Saya dengar tu dia tanya dia bagi ubat apa kan? Bagi vitamin lah. Ni betul pakar lah. Dia tahu lah. Dia tackle, dia tahu. Dia bagi vitamin, dia kata balik orang insyaAllah 2 minggu tak dia balik. Subhanallah. Saya kata apa? Dia kata 10 hari lega terus dia. Lega terus. Dia kata betul lah. Betul lah tu. Kata kita tak dapat pun dia tak percaya. Dia kata dia tak percaya. Ni tak percaya. Apa lah? Psikologi. Macam kita lah. Dia keluar rumah jumpa seseorang, dia kata ustaz awak nampak pucat kan? Pucat kan boleh. Psikologi. Naik kereta tengok cermin. Pucat sembuh lah. Kalau tu kata pucat, kita pucat sembuh. Pucat sembuh ni kata. Turun di manakah jumpa seorang pula. Dia kata ustaz, seroh nampak, seroh pula. Tadi dah pucat yang ni dia main seroh pula, seroh. Kita pergi tengok cermin kereta kolong pula, tengok seroh sembuh lah. Tuan-tuan kenal 7 orang. Pucat seorang memang balik tak makan hati je. Kan? Psikologi.
Abang kata, ini cerita pun satu penyakit juga tu pun. Salah satu penyakit. Islam meraihkan benda-benda ni. Kan, whatever sakit apa pun, dia ada, dia punya cara nak selesai dia. Tu kita baca ni, sakit pinggang tak baca lagi. Sakit belakang dia kata bagaimana? Kata Imam Syafi'i, apabila ada di belakang seseorang itu penyakit yang menegah, yang tiada menegahkan dia berdiri, tetapi menegahkan dia rokok. Berdiri boleh, rokok tak boleh, punya penyakit. Nescaya tiada memadai akan dia oleh ketiadaan berdiri. Dia kena berdiri dah. Kena, pasal apa? Pasal dia boleh berdiri. Masalah dia apa dia? Masalah dia bukan tak boleh berdiri, masalah dia tak boleh rokok. Jadi bila nak semayang kena berdiri dah. Kena berdiri. Ni rokok kita cerita lain, tapi tang berdiri, hang berdiri dulu. Saya kata, lagu tu. Maka memadai akan dia bahawa tunduk sekadar kuasa kepada rokok. Dia semayang berdiri, tapi nak rokok tak boleh. Takat mana boleh? Saya kata, boleh takat sikit tu. Okey, takat tu ya, Islam terima. Kelonggaran dia bagi. Okey, takat tu okey, hang boleh takat mana? Sikit ya turun. Takat tu ya, tak boleh pergi lah. Pergi sikit je yang mata keluar, sakit. Takat tu ya, dia kata. Jangan paksa diri. Dan jika tiada kuasa tunduk dengan belakang, bolehlah bongkokkan leher sahaja atas kadar kuasa. Kalau nak pinggang sikit pun tak boleh, sikit pun yang mata keluar dah sakit. Tengkok saja. Tunduk dengan tengkok lagu tu aja. Lagu macam mana? Jepun lagu macam mana lagu tu. Dia kata okey dah, semayang tu Tuhan terima. Janji apa? Semayang. Jangan tak semayang. Orang kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar, kan? Merak ni Allah Ta'ala yang tahu lah. Tu saya cerita sakit lah. Sakit tak semayang ni terlalu apa? Lumrah. Kenuri tak semayang dah. Kenuri ni duk sambut orang duk main ni, tak semayang dah. Zorang tak semayang. Dan semayang zorang kali ni. Dia kata tak boleh ni, tak ada orang nak sambut tu. RM5, RM10 duk main tu. Takkan nak lepas. Yang tu pun tak semayang dah. Demikianlah rapuhnya kita. Nampak? Ini agama tu bincang mana. Baik, semayang dia kata bertolong dengan bertelkan. Bagaimana hukumnya? Ini bagi kes apa? Dia berdiri, boleh berdiri, tapi tak lagi dia lembut lutut. Dia lembut lutut, tapi boleh berdiri. Boleh tak boleh, dia berbantukan orang kiri kanan, ataupun dia berbantukan letak meja tepi dia, dan dia bertelkan di meja. Dan semayangkan dia tahan tu sikit. Semayang. Saya tengok di apa YouTube, internet. Saya ajar YouTube. Tengok apa nama Ayatullah Khomeini, Iran. Kan dia sebelum dia meninggal, dia di hospital tu. Allahu Akbar. Dan dia syiah tu terjebak dia dengan Tuhan lah tu. Ni cerita semayang ni. Berdiri. Dia tak semayang atas kaki hospital tu. Dia turun daripada kaki ni, doktor pakar dia ada keliling ni, dia turun, dia pegang-pegang kaki dia, apa-apa semua, dia menghadap kiblat semayang. Tak lagi orang tua kata kendon, tak kendon. Lutut dia kendon. Kendon ni saya tak tahu nak abang lagu mana. Kendon ni dia jadi lagu apa? Macam orang tua kan, dia lutut tak kuat, dia mula semayang tegak, kata dia jadi kendon, dia lutut dia tu puai duk apa? Kendon lah, itu yang paling cantik perkataannya, kendon. Kita bengkok lah, bengkok, tapi dia kendon, dia terkendon. Kan dia kendon tu, doktor pakar main apit dia kiri kanan, pegang. Semayang, semayang. Apit kiri kanan. Kalau kita baca dalam hadis Nabi, cerita Nabi SAW nak keluar pergi semayang. Hari kewafatan Nabi. Hari Nabi nak wafat, hari Isnin pagi. Nabi keluar tu berpapahkan, di antaranya Al-Fadal. Sangkut bawah belik kanan, sangkut dengan apa Ibnu Abbas kata apa kalau Allah SWT lagi, dua belik kiri. Keluar. Pergi semayang juga ni, kiri kanan duk kolok ni. Kita baca benda-benda macam ni tuan-tuan. Kita dengan dalam keadaan kita Tuhan bagi ni, kita tak semayang ni tuan-tuan, tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Dan Nabi sendiri macam tu, orang-orang yang dicontohkan tadi macam tu kan, semayang. Ini dia main tajuk ni, dia kata apa? Semayang bertolong dengan bertelkan ni, apa hukumnya? So dia nak abang di situ kata boleh. Boleh, kita tak baca.
Kemudian berdiri atas kadar rokok, sahkah sembahyang. Kalau satu orang ni pula, dia ni pula satu punya penyakit, dia tak boleh nak berdiri tegak. Berdiri dia tu macam rokok. Macam biasa tengok orang macam ni, dia berdiri tu macam rokok. Pasal apa? Belakang dia tu dah macam mana, kata kau dia grease, minyak grease dia dah habis, dah apa dia jadi bongkok. So dia sembahyang, dia qiyam, dia duduk baca iftitah, dia duduk baca Fatihah, tapi macam rokok. Pasal apa? Pasal belakang dia dah jam. Berdiri atas kadar rokok, sah atau tidak sembahyang, dia kata Imam Syafi'i. Dan jika puasa kata orang yang sembahyang itu atas rokok, dan tiada kuasa atasnya nak berdiri tegak, nasihat adalah pada berdiri tegaknya itu ialah rokok. Dia kata rokok itu kira berdiri tegak dia. Bagi dia itu kira berdiri tegak. Kita hak boleh tegak ni bila saja duk buat sembahyang rokok tu tak boleh lah. Itu dia panggil sembahyang bulldozer. Nak kodok orang tak boleh, kan? Hari ni dia memang dia berdiri tegak dia legudu. Maka itulah berdiri tegak dia. Maka apabila rokok dia, merendahlah dia daripada kadar berdirinya. Berdiri tegak pun dah macam rokok. Bila rokok, rendah lagi pada tu. Ini ada orang macam. Kemudian sujud dia. Dan jika tiada kuasa sembahyang melainkan terlentang, maka sembahyanglah terlentang, mengisyaratkan ia dengan anggota akan sebagai isyarat. Baik, kemudian sembahyang berdiri setengah dan duduk setengah, apa hukumnya? Ini kita baca. Kata Imam Syafi'i, jikalau sembahyang seseorang beserta imam, maka kuasa ia atas berdiri pada setengah sembahyang. Dia makmum. Sekarang pertama dia berdiri. Dan tiada kuasa atasnya pada setengah sembahyang. Mai rakaat ketiga tak boleh dah berdiri. Boleh tak boleh dia duduk. Dia kata, maka bolehlah ia sembahyang berdiri atas kadar yang kuasa dan duduk atas kadar yang kuasa. Takat mana boleh? Takat mana boleh berdiri? Takat satu rakaat. Takat dua rakaat. Takat tiga rakaat. Tak larat duduk. Dia kata. Dan tiada atasnya ulang sembahyang. Sembahyang tu valid, sah. Tak payah buat lagi dah. Dan jikalau dimulai sembahyang itu dengan berdiri, kemudian datang baginya uzur, maka duduk dia. Tengah-tengah bersembahyang dia meletup pinggang. Kata meletup pinggang. Tak boleh dah berdiri, dia sakit keluar air mata. Duduk. Dan lepas itu kalau try nak berdiri pun tak boleh. Continue duduk sampai bagi salam. Tak ada masalah dia. Maka jika hilang uzur itu daripadanya, maka tiada memadai akan dia melainkan berdiri balik. Lepas 2 rakaat, dia rasa macam sakit tu dah hilang. Dia try nak bangkit boleh. Dia kena bangkit. Kalau dia try nak bangkit boleh, dia kata dah duduk dah, terus duduk. Sembahyang dia batal. Nampak kan? Ini cerita dia. Baik, masalah sembahyang hidung terlentang itu apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, diriwayatkan daripada Al-Hasan, jika menghendaki sembahyang seseorang laki-laki akan sembahyang sunat, berdiri dan duduk dan tidur mengiring, harus dia. Sembahyang sunat ni, kalau kita tak mau berdiri, boleh duduk. Tak mau duduk, tidur mengiring boleh. Tak mau, tidur terlentang boleh. Ni macam kita lah, malam kan. Jangan miss weekend. Jangan miss. Dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Mazhab Hanafi, sekurang-kurang witir itu 3 rakaat. Di sisi ulama hadis, witir yang paling baik ialah 3, 1 salam. Di sisi ulama hadis. Sekarang kita bulan puasa, kita tengok ada beberapa masjid dalam kawasan kita ni, mereka buat tarawih, mereka buat 8, witir mereka buat 3, 1 salam. Dia tak macam kebanyakan masjid buat 2 2+1 kan, 2 1 salam, tak lagi 1 salam kan. Lepas itu 2 sebelah surah apa, rakaat yang 1 tu baca 3 kali, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, apa semua kan. Itu yang kita dulu jumpa bila zaman kita kecil-kecil dulu, itu kita dulu jumpa. Ada di sisi ulama hadis sebenarnya witir yang paling best, yang paling baik, yang paling cantik, yang hadisnya paling kuat ialah witir 3 rakaat 1 salam. 3 rakaat bacaannya jahar, baca kuat. Dan pada 2 rakaat tidak ada tahiyat awal. Tidak ada tahiyat awal. Dia ekspres terus sampai rakaat ketiga dan salam. 1 tahiyat dan 1 salam. Itu di sisi ulama hadis, kerana hadis yang paling kuat tentang witir kata macam tu. So kita ni kena ada keluasan dari segi ilmu. Kita nak buat amal itu pula. Tapi kita tahu. Supaya apa? Supaya kita tak menghukum orang yang betul sebagai salah. Itu yang pentingnya. Bila kita pergi masjid ni, mereka ni buat witir 3 rakaat 1 salam. Tak ada tahiyat awal. Kita buat ni mazhab apa. Ada rumah kahut lah. Jadi bila kita reti, kita jumpa hadis, kita baca dan kita faham.
Kita nak buat mana? Terpulang. Begitu. Nah, baik. So dia kata kalau bagi kes semayang sunat ni, saja nak semayang sambil tidur pun tak apa. Pahala pun. Semayang witir kita katakan sebelum tidur. Dalam mazhab Hanafi, witir ni wajib. Mazhab Hanafi, witir wajib. Tentu nanti apa masjid keling apa semua, dia tahu witir, dia tahu wajib, tak buat dia pakai Abdullah. Pasal apa? Pasal hadis menceritakan Nabi tak tinggal witir. Sampai Nabi gering sangat, sakit sangat dekat nak wafat, witir Nabi tak tinggal. Jadi Imam Abu Hanifah, dia istinbat hukum daripada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah tinggal witir ni, dia kata witir wajib. Dia tidak fardu seperti mana sembahyang 5 waktu, tetapi dia wajib, tak boleh tinggal. Dia letak sampai macam tu kan? Jadi kita ni jangan tak buat, sayang lah. Kalau rasa kita ni balok sangat lah, habis sembahyang isyak witir bang dia. Kalau rasa balok lah, memang aku ni kau tidur memang dah witir tak buat. Habis sembahyang isyak, bang dia isyak 2 rakaat, setelah witir bang dia 1 rakaat. Jangan tak buat kan? Kalau kita boleh jaga, kalau balik dia ingat nak buat, lepas tu ingat pula macam letih pula dah, pada macam tak buat. Sampai nak berdiri sembahyang pula, ambil ayat sembahyang, bagus ni habis tidur, agak kaki mengarah ke kiblat. Kaki mengarah ke kiblat. Macam yang duduk sembahyang sambil tidur pula. Allah Ta'ala. Bini sebelah pula dia, bini ni dia buat pelik jadi pula ni. Pelik tak pelik pun aku baik pada hang tak sembahyang, aku sembahyang kadang-kadang. Kan? Jadi pada tak buat kan, tapi tak tahu sampai macam tu, berdiri tak saja kan. Nah, itu ceritanya. Baik, dia kata dan 2 kakinya menghalau kiblat. Kadang-kadang orang tanya ustaz ni macam mayat ni, dia main macam tu pula, bab kaki menghadap kiblat ni macam mayat ni, bila ada kematian di rumah, mayat ni kaki ni nak halau ke mana ustaz? Kan tanya, tak ada hadis pun abang kata kaki pergi mana, tak ada pun, tak ada hadis kan. Yang orang duk buat tu atas ikut-ikut aja. Cuma kebiasaan orang buat, mayat tu dalam rumah bila letak, dia cari kiblat belah mana, kaki menghalau ke kiblat. Tapi tidak sabit daripada hadis buat macam tu, tidak sabit daripada hadis. Sama lah macam bila dah selesai ke bumi mayat dikubur kan, selesai ke bumi mayat apa semua ni, apa amalan di kampung-kampung ni buat talqin pula dia kubur tu. Ni yang apa mulakin dia panggil, orang yang baca talqin tu mulakin dia panggil. Orang baca talqin ni, ustaz ni nak duduk tang mana? Dia nak duduk bersih dengan kepala ke, dia nak duduk bersih dengan pinggang kan, dia nak duduk dengan bersih kaki kan? Tak ada hadis pun. Duduk pergi tang mana pun, jangan pergi duduk atas kubur tu dah kan, duduklah tang mana pun, salah. Tapi kita tak ambil tahu. Jadi kadang-kadang kita ada satu fahaman yang pelik dalam kepala kita. Kita tengok ustaz ni, awal ustaz duduk tang tu, dia kena duduk tang kepala tu. Pasal apa? Dia duduk faham kata talqin tu, kawan tu duduk dalam kubur tu, duduk dengar. Jadi dia kata pergi duduk dengan kepala dia, bagi dia dengar betul-betul. Ini semua adalah khayalan. Khayalan yang tidak bersandarkan hadis. Hadis cuma main satu aja. Apa dia? Cerita bila selesai ke bumi apa semua, orang yang ketiga meninggalkan kubur, Allah angkat hijab pendengaran. Mayat dengar bunyi ni'al. Dia kata ni'al ni bunyi tapak kasut, sepatu. Dia dengar tak bunyi, the last person tinggal kubur. Wajah malakal qabri. Dia kata maka datanglah 2 malaikat kubur. Itu aja hadis. Ada cerita kata hang kalau ni kena hidup dengan telinga dia, tak ada. Jadi kita tahu tak apalah, tak tahu ni yang masalah. Kan macam dulu surau ni panggil Al-Fadhil Ustaz Subuki main ceramah Maulid Nabi kan. Dia buat satu contoh dalam ceramah dia. Dia kata ada jadi di satu kampung, mayat dah nak turun rumah dah. Buh dalam keranda berapa pengusung dah. Ni duk tunggu kain nak bubuh atas keranda tu, tak main. Kain haduk hampang atas keranda tu yang ada tulis Allahumma ufir lahu ka, ada tulis apa la ilaha illallah. Kain tu siapa kata pergi di masjid tu cari tak jumpa, punggah habis lemari tu cari depa buah tak mana lelaki tak ada dalam lemari, tak ada. Mayat dah turun dah. Tahan tak pergi jalan. Tunggu kain main lu. Apa kena mengenal kain tu dengan mayat ni? Apa kena mengenal? Inilah cerita tentang kepercayaan yang tarut marut, yang tak tahu apa benda yang dalam kepala dia. So benda-benda macam ni wajib diberi kepahaman.
Bagi faham agama kata apa, adat apa semua, supaya tidak jadi kecoh apabila kita faham. Nah, baik. Kemudian dia kata apa? Kaki itu menghalau kiblat bagi orang yang nak sembahyang tidur. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri pada hadis itu dalil barang siapa sembahyang ada yang sembahyang ia hal keadaannya duduk, maka baginya 1/2 pahala berdiri, tengah pahala berdiri. Katanya hadis ini bagi orang yang tiada sakit, dia kata. Dan bagi mereka yang tiada uzur. Maka ada pun mereka yang ada baginya uzur, sakit dan sebagainya, maka sembahyangnya hal keadaannya duduk, maka baginya pahala seumpama pahala sembahyang berdiri. Kalau orang tu dia uzur, dia sembahyang duduk kerana uzur, pahala penuh. Dan sesungguhnya meriwayatkan setengah daripada ini hadis seumpama perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Insya-Allah kita akan sambung fi rajul yatatawwa jalihan. Lepas ini dia akan main tajuk pada menyatakan seseorang yang sembahyang sunat hal keadaannya duduk sedangkan dia puasa berdiri. Ini tak payah baca ni, benda yang sama. Lepas itu kita akan tengok itu ni. Tajuk ni bagus. Ma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u buka' as-sabi fi shalah fa usaffif. Cerita Nabi jadi imam sembahyang. Lepas tu tengah Nabi duduk jadi imam sembahyang, dengar suara budak teriak. Orang yang sembahyang bawa anak kecil apa semua, dengar suara budak teriak. Maka Nabi meringkaskan sembahyang dia. Nabi on tadi dia mengambil tiara semua. Sembahyang fardu dia baca apa, meraihkan makmum belakang bagi cepat. Dan khutbah Jumaat jangan panjang, pasal meraihkan orang yang main. Kuliah panjang tak apa, pasal dia tuan-tuan boleh balik, kau tak mau dengar, tak ada masalah. Sembahyang Jumaat tak boleh balik, lagi tak boleh bayar tak boleh balik, lagi khutbah tak habis tak boleh bayar, lagi tak bayar tak boleh balik. Kena pendek. Sembahyang fardu, tengah sembahyang kita tak boleh saja-saja berhenti nak balik, tak boleh, haram. Kuliah ni tuan-tuan sikit berhenti balik. Tuan-tuan anak teriak pergi balik lah. Tuan-tuan anak tuition keluar pukul 9.30, tengok 9 subuh tak habis, pergi balik. Kawan tak ada kalau apa anak kecil, tak ada dia apa main jauh, dia apa main kuliah sejam saja, dia kata tak berbalik minyak kereta aku main. Dia nak panjang sikit, jadi kita panjang sampai tak tahan balik. Dia tak ada masalah. Pasal apa? Pasal dia tak mengikat jemaah yang main daripada balik. Jemaah boleh balik, maka itu tak ada masalah. Itu kenapa? Sebut lagi kata dia ada mengajar kata semayang tak boleh panjang, khutbah tak boleh panjang, yang kuliah dia 9.45 baru habis apa. Yang tu pasal kita kena abang. Supaya tak ada geng yang kita teringat macam tu, kita tiun balik bagi betul balik. Oh aku silap boleh. Oh aku nak balik boleh kalau aku nak balik kan. Itu cerita dia. Ya, itu bukan dia kan. Ada orang anak tagak ni duk tak ramai. Tunggu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa sallallahu alaihi. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكرمك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.